ya, di mana rumah dia disuram, adik-beradik dia berperantakan, bergaduh. Bergaduh. Ini saya kongsilah tuan-tuan. Tuan-tuan ambil lah. Ini petua-petua tuan-tuan. Tuan-tuan percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa, sebab dia bukan hadis. Ini hanya ilmu orang tua-tua dulu. Boleh lah kan? Adik-beradik dia bergaduh, dia kata tak tegur, rumah dia tak tenteram dan sebagainya. Ini rumah pusaka. Saya tak mau cerita di mana-mana, nak kita tuan kenal dah. Rumah pusaka. Jadi saya pergilah kan. Bila saya sampai di rumah dia tu kan, saya tengok keadaan suasana di rumah, di luar rumah dulu. Jadi tuan-tuan dengar nah, yang mana yang ada hal ni boleh tengok. Saya tengok rumah dia bersih, bukan tak bersih kan. Jadi rumah dia nampak suram. Kenapa tahu? Yang dia kata ni orang buat ke dia, padahal orang tak buat pun. Dan tuan-tuan dengar baik-baik, tuan-tuan buat baik-baik. Masih bergila. Terima kasih banyak. Terima kasih lah. Ada tak siapa-siapa yang saya tanya yang di rumah dia, depan rumah dia, ingat orang tua-tua dulu. Ni orang tua-tua dulu. Orang sekarang tak faham, orang tua tak kisah lah. Orang tua-tua dulu. Sebab bila saya masuk saja rumah dia pertama sekali, apa yang saya jumpa tau, saya tengok depan rumah tu ada pokok ciku. Kenal tak pokok ciku? Pokok ciku, kenal pokok ciku? Depan sebelah kiri dia ada pokok ciku. Kemudian tu tepi rumah dia tu kat belakang dia tanam pokok pisang kapai. Adalah satu padu kan. Dia pun potong pisang kapai tu, kalau dalam masak letak dekat dengan dapur dia tu kan. Saya tengok bila saya masuk rumah, saya nampak dia orang ni pisang kapai. Tuan-tuan kenal tak pisang kapai? Kenal tak pokok ciku? Ini ingat tuan-tuan, pokok sawah. Betul, pokok ciku ni pokok sawah kan. Pokok sawah, betul pokok sawah. Dengar tuan-tuan, ini orang tua-tua kata dulu kan. Jadi dia cerita adik-beradik dia tak tenteram, selalu bergaduh, bertengkar. Jadi suasana rumah dia, masa bila suasana rumah dia tak seronok macam orang lain. Dia kata ada orang tanam benda. Jadi dia jemput saya pergi ke rumah dia. Saya pun pergi. Terima kasih. Saya pun pergi. Pertama sekali bila sampai rumah orang, bila nak merawat, TPL perangai saya. Apa yang saya tengok, saya akan tengok kawasan rumah dulu sebelum saya masuk dalam rumah. Terima kasih pada pergi dengar tuan-tuan, ini petua orang tua dulu. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan tak percaya pun tak apa, percaya pun tak apa, saya tidak ada masalah pada diri saya. Kerana apa? Dia bukan hadis, dia bukan ada dalil. Dia hanya petua orang tua dulu untuk menceritakan perkara-perkara begini jangan buat. Jadi tengok depan rumah ni ada pokok ciku kan. Lepas tu saya tunggu ke tepi sikit, saya nampak belakang rumah ni ada pokok pisang kapai. Terima kasih bagi topi. Baik kan. Lepas tu pula saya tak ikat banyak depan rumah tu dia tanam pokok mahkota. Orang panggil pokok apa nama, pokok mahkota. Pokok mahkota, pokok macam yang macam pokok mahkota ni, pokok macam mana? Yang pokok berduri, yang memang ada bunga warna merah-merah tu. Kenal tak pokok mahkota? Saya nak faham dulu sebelum saya tanya. Masih gelap pokok mahkota. Bukan pokok naga. Pokok mahkota ni dia pokok dia berduri. Orang tanam dalam pasu. Selalu Cina rajin tanam. Dan bunga dia warna merah-merah tu, banyak-banyak tu kan. Pokok mahkota. Macam bukan duri tujuh. Bukan pokok kertas. Terima kasih gelap. Tuan-tuan nanti cari dalam golo-golo lah. Nama dia pokok mahkota. Nak cerita macam mana tuan-tuan faham saya cerita macam mana pokok mahkota dia tak ada buah. Dia lalunya Cina akan ikat rebin orang Cina rajin tanam. Terima kasih gila. Terima kasih panggil dia pokok dia banyak. Pokok mahkota ni orang tua-tua dulu dia tak tanam depan rumah bola pasu, tapi Cina rajin. Saya kalau penyamun, saya akan tengok pokok mahkota tu. Kalau orang tua-tua dulu ni pahaman pegangan orang tua-tua dulu. Dia tengok pokok mahkota tu, kalau banyak bunga, dia kata banyak duit. Tapi betul juga kan. Masa gila ini orang Cina, kepercayaan orang Cina, pokok mahkota ni kalau lagi banyak bunga, lagi banyak orang, maksud dia ada banyak duit. Sebab tu orang penyamun dulu, dia kena pergi sama rumah orang, dia tengok pokok mahkota tu ada banyak bunga, dia akan kata orang tu ada duit. Ini pahaman orang tua-tua dulu. Bahayalah pokok mahkota tu. Tuan-tuan tengok kan. Bukan mahkota dewa tak kita mahkota dewa pula. Okey.
Jadi saya bertengok, bila saya tengok suasana rumah tu, 3 perkara tu, okey, saya faham lah keadaan rumah dia. Jadi saya kata minta izin, saya kata saya nak pusing keliling rumah dia. Sebab apa? Dia kata ada orang tanam benda dalam rumah, keliling rumah dia. Saya berpusing. Dia izin saya pusing. Bila saya pusing keliling rumah dia tu, saya tengok tak ada benda. Yang saya nampak pokok apa belakang tu? Pokok pisang kapai. Kenal tak pisang kapai? Pokok pisang kapas ataupun pisang kapai. Saya tanya, ingat tuan-tuan, apa yang saya sebut ni tuan-tuan kena faham, ni ilmu orang tua-tua dulu. Pantang larang dalam penanaman kawasan rumah supaya adik-beradik tak bergaduh. Kenal. Alhamdulillah. Berapa orang kenal pisang kapai atau pisang kapas? Dengar tuan-tuan, jangan buat benda-benda ni. Orang tua-tua lu tak bagi, orang tua-tua larang. Kenal tak kenal? Buat sedap. Pokok kecil je, pokok rendah. Pokok pisang kapai ni pokok dia rendah je, tapi pokok dia ada buah, banyak buah. Buah dia panjang. Orang tua-tua dulu, kalian belayar pergi Mekah, mereka cakap lah, saya tak pernah pergi Mekah pun dengan kapai. Dia kata di kapai tu orang tanam pokok pisang kapas, kan? Jadi pisang kapas tu bila orang dulu masa gila pergi tanam balik tu pokok dah berbuah, dia kata dalam kapai. Tu lah dekat pisang kapai atau pisang kapas. Pokok dia rendah betul, masih gila, masih pokok dia rendah ya. Betul. Baik. Tuan-tuan dengar masih gila. Walaupun masa saya pendek tak panjang, tapi saya nak sampaikan di sini petua pantang larang orang tua-tua dulu supaya adik-beradik tak beraduh. Masih gila. Pertama sekali bila saya tengok macam tu, saya berjumpa dia. Saya kata dia, saya sebut sama. Saya jumpa dia. Masih. Saya jumpa dia, saya kata dia. Saya panggil Abang Mat. Maaf cakap Abang Mat kan. Ni pertama saya sampai Saya kata adik-beradik ni bergaduh pada zaman mak pak dulu kan. Dia kata betul. Zaman mak ayah dulu dalam rumah tu dah bergaduh dah adik-beradik, dia kata. Semua tak berangin, semua berseteru. Dia pergi merawat sana, dia kata saka, dia kata sini saka sebab adik-beradik tak gaduh. Kan? Padahal kalau saya tengok ni nasab daripada keturunan dia, silsilah saya tahu dia ni bukannya ada saka orang yang baik. Tak ada pun nenek moyang dia macam gila tak ada nenek moyang dia buat perjamuan kacak, tak ada. Saya tanya semua tak ada. Tapi orang kata saka. Lepas tu habis saka tak ada, lepas tu orang kata orang buat tanam benda. Saya kata di rumah pun tak ada orang tanam benda. Saya kata benda ni saya tak ada benda, tak ada orang tanam benda. Saya kata kat dia. Lepas tu dia kata sebab apa? Saya kata kat dia, orang tua-tua dulu pantang larang, orang tua-tua dulu dia kata jangan tanam pokok sawah, masih gila, ataupun pokok ciku depan rumah, depan pintu rumah. Pokok besar tu, pokok besar, bukan pokok kecil. Nak tanam orang tua tanam belakang kampung. Saya kata dia. Sebab apa? Kata orang tua dulu tanam depan rumah, depan pintu rumah, orang tua kata adik-beradik bergaduh. Sikit-sikit cepat panas baran. Biasa dengar tak cerita orang tua ni? Saya tanya. Biasa dengar tak tuan? Pokok sawah, pokok ciku. Orang tua dulu dia tak pergi tanam depan rumah, dia kata adik-beradik bergaduh sungguh rupanya. Berapa orang yang saya tengok yang tanam tu bergaduh. Baik. Yang kedua saya kata, orang tua dulu dia kata jangan tanam pokok pisang kapai atau pisang kapas, kan? Dekat dengan rumah. Ni dekat rumah sungguh. Belakang dekat rumah, kan? Pasti. Orang tua kata kalau tanam pokok pisang kapai dekat rumah, kata adik-beradik bergaduh, orang tua pantang. Jadi tuan-tuan, ini adalah masih ini ilmu petua orang tua dulu. Tuan-tuan pakai pun tak ada masalah, tuan-tuan tak pakai pun tak ada masalah. Tapi apa yang saya nampak, energi tadi tu banyak berlaku menyebabkan adik-beradik tak belajar angin. Tuan-tuan saya kata adik-beradik tak belajar angin. Yang kedua saya kata jangan tanam pokok berduri depan rumah. Sebab saya tengok pokok mahkota bunga merah tu depan rumah. Tak boleh, saya kata orang tua pantang. Dalam Islam pun tak bagi tanam pokok berduri depan rumah, kan? Sebab apa? Ingat tuan-tuan, kalau kita nak energi yang baik depan rumah, ini saya cerita tuan-tuan, ilmu petua orang tua dulu yang mana orang hari ni tak pakai dah. Orang hari ni dia kata tahyul, orang hari ni dia kata kolot, orang hari ni dia kata bid'ah, orang hari ni macam-macam orang kata. Tetapi orang tua dulu dia pegang benda ni. Dia takkan tanam pokok
siku atau pokok sawah depan menghadap pintu rumah. Kenapa? Adik-beradik akan bergaduh. Yang kedua, orang tua dulu dia tak tanam pokok pisang kapai atau pisang kapas di depan rumah, dekat rumah dia. Sebab apa? Adik-beradik yang bergaduh. Yang ketiga, orang tua dulu dia tidak akan tanam pokok kaktus depan rumah. Kenapa? Dini Islam pun tak dibenarkan tanam pokok duri depan halaman rumah, terutama dekat dengan jiran. Sebab apa? Islam tak galak, sebab duri boleh melukakan orang. Baik. Jadi jangan tanam pokok. Ingat saya kata, dengar tuan-tuan, tuan-tuan percaya pun tak apa, tuan-tuan tak percaya pun tak apa. Saya tidak ada masalah langsung bagi saya. Tapi saya sebagai ada keilmuan orang tua, saya sampaikan di sini selepas saya melawat kawan saya tadi. Jadi saya kata, tebanglah pokok ni. Jangan sayang lah, kata, tebanglah. Kalau nak dia balik, ini orang tua dia tebanglah, kata dah. Pokok pisang kapas pun jangan tanam. Nak tanam kebun jauh dari kampung. Bila tanam, kata, tak ada masalah. Kan? Yang kedua saya kata, jangan tanam pokok duri itu depan dalam pasu. Dia pun pasu, dia letak depan pintu. Letak belakang saja, jangan letak depan pintu. Kenapa? Semua ni ialah menyebabkan energi buruk. Dengar tuan-tuan, ada pokok dia akan keluarkan energi buruk. Ada yang pokok dia akan mengeluarkan energi positif. Tuan-tuan kena faham, tuan-tuan. Ini keilmuan orang tua dulu, dia kaji. Ada pokok, jenis pokok dia mengeluarkan energi positif untuk kita. Sebab tu saya, tuan-tuan, kalau badan saya letih sangat, tuan-tuan, ni perangai saya pula. Saya akan masuk dalam hutan, saya akan duduk dengan pokok, saya akan cari pokok besar. Ni perangai saya, tuan-tuan. Ni saya kalau badan saya letih. Tuan-tuan try buat tengok. Tuan-tuan try buat tengok. InsyaAllah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan kan, kalau buat, saya try tengok lah. Saya ni dulu kalau tak larat letih, saya akan masuk dalam hutan, saya akan cari pokok yang besar, saya akan sandar kat pokok tu. Saya akan buka kasut saya. Saya akan duduk macam camp. Tuan try buat macam ni. Saya buat, tuan, ilmu tuan dulu. Bukanlah kita nak bertapa, tak ada. Kita tak ada. Ini kata bertapa, kata syirik, tak ada syirik. Kita cuma, ingat tuan-tuan, kita cuma nak ambil energi positif. Cari pokok yang tak gatal, pokok yang segar, pokok yang memang kita nampak segar je, ada banyak bunga dan sebagainya ni, hutan Islam kan. Tuan-tuan duduk sandar kat pokok tu, tuan-tuan bersilai elok, buka kasut, tuan-tuan buat seperti mana Ken semayang kan, tarik nafas, rasakan semua nikmat alam tu. Tetapi kena sandar kat pokok, buatlah setengah jam. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan cuba buat lah. Sebab pokok yang besar, yang banyak daun, yang banyak bunga, dia mengeluarkan oksigen yang tinggi, yang jauh pada masyarakat, jauh pada orang. Di mana bila kita sujud oksigen tu akan masuk, kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida kita ni, dia akan naik kepada pokok tadi, dan pokok tadi dia akan melepaskan oksigen, dan kita akan mengambil oksigen tadi, dan kita akan melepaskan karbon dioksida, dan oksida tadi pula dia akan diambil oleh pokok. Tuan-tuan tahu tak, badan kita akan rasa segar, energi kita akan rasa bersemangat. Ini ilmu orang tua, tuan-tuan. Kasut jangan pakai. Tuan-tuan buat, dia bukan sifat tahyul, dia bukan tahyul, tuan-tuan. Di pokok dia mengambilkan oksigen. Kita hari ni, kita tak pernah duduk kat pokok sandar macam tu kan. Tapi orang tua dulu, dia akan sandar kat pokok, ya kan? Dia sandar pokok, dia kiam macam mana kiam sayang. Lepas tu dia bersila, buka kasut lah, bukan tak buka kasut, sandar, sedut nafas sedalam-dalamnya. Lepas dah hasah habis-habisnya, betul lagi. Tuan-tuan buat dalam setengah jam, InsyaAllah ni, oksigen yang bersih, oksigen yang sempurna akan masuk dalam badan kita. Dia akan menghasilkan aura positif, dan badan kita akan rasa segar, kita akan rasa kuat. Ini petua saja, tuan-tuan, bukan payah jampi lah, tuan-tuan. Masih gila, bukan jampi lah, ini petua lah ni. Kalau sebab apa, yang tuan-tuan sejuk oksigen ni, oksigen di mana bercampur macam-macam dah. Yang kita hari ni, kita tandak kat pokok. Sebab orang tua dulu, dia sandak kat pokok. Sebab apa? Nak ambil oksigen yang bersih. Dia sandak kat pokok besar, dia bersila elok, dia sudah dapat. Kalau boleh lah, kedua pula, tuan-tuan, kalau kita nak badan kita sihat, oksigen kita kuat, berjalan, buka kasut, pergi kat bendang, buka kasut, jalan dalam bendang. Berjalan dalam bendang, jangan pakai kasut. Tuan-tuan tengok orang tua dulu, tuan-tuan. Lambat orang tua dulu nak mati. Sebab apa? Orang tua dulu, dia berjalan tak pakai kasut. Cas positif, dia cas yang positif dalam tanah tu kan, supaya menambahkan energi dalam badan. Tapi ini bukan sifat tahyul. Saya kata tahyul pak, yang tahyul maniamnya kan. Sebab ini sifat positif yang kita nak ambil, aura positif. Ini sifat orang tua dulu, pendekar dulu kan.
Jangan nak kata tahyul pula. Jangan nak kata jangan jadi maniam. Tuan-tuan dengar lah. Baik, lagi saya tambah cerita tadi. Masing-masing bagi lah. Tuan-tuan pergi mana-mana pokok esok, tapi jangan duk tunjuk depan orang. Saja orang kata kita duk sembah setan, duk puja ilmu sesat. Relax sudahlah. Kan? Relax sudahlah. Kita duduk kat pokok, kita tandak kan. Nak istighfarkan apa pulanglah. Tandak kat pokok. Ingat, bila kita rapat dengan pokok, oksigen pokok tinggi, pokok mengeluarkan oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Saling sama-sama memerlukan. Pokok mengambil oksida, karbon dioksida kita, dia serap pokok, dan pokok mengeluarkan oksigen masuk dalam badan, menyebabkan aura positif kita tinggi. Jadi bila aura positif tinggi, confident diri kita tinggi, semangat kita elok, insya-Allah tuan-tuan, pemikiran kita akan diwaras. Tenang. Tuan-tuan buatlah seminggu sekali ke dua, kita pulang buat. Ini tidak ada masalah. Untuk kita nak keluarkan, kita kuatkan kita punya pau-pau kita, nak keluarkan kita punya perjalanan darah kita. Tuan-tuan buat. Ini tak ada. Ini ilmu orang tua dulu. Orang tua dulu kan mengaji sains pun, tapi macam mana dia tahu? Kan? Sebab orang tua dulu merasai, menjiwai setelah dia buat. Sebab tu dia faham. Orang tua dulu kan mengaji sains. Tuan-tuan tengok zaman-zaman otok ni moyang dulu tak mengaji sains, tapi dia faham benda tu. Hebat tak ilmu orang tua dulu? Siapa bagi tahu dia? Kerana aura positif tu. Jadi saya cerita tuan-tuan buat benda ni tak kena mengenal langsung dengan nak cerita ilmu syirik, tak ada. Ini aura positif. Baik. Yang kedua, masih gila kan? Saya sambung cerita saya tadi balik. Tuan-tuan, saya nampak kurus nampak. Nampak? Kurus saya ni. Dulu saya berisi lah kurus lah. Pantang saya turunkan pada alhamdulillah berjaya. Baik. Yang kedua, sambung cerita tadi bila orang, kalau kita tak mau adik-beradik kita pecah belah ni, fahaman keilmuan taksiran orang tua dulu berkenaan dengan benda yang boleh ditanam, benda yang tak boleh ditanam. Sebab apa? Orang tua dulu kata kalau tanam pokok siku atau pokok sawa depan menghadap pintu rumah, maka dia kata adik-beradik akan berantakan, akan bergaduh. Yang kedua, jangan dia kata tanam pokok pisang kapai. Pisang kapai di depan kawasan rumah. Kenapa? Tanam dalam kampung menyebabkan adik-beradik tak bergaduh. Sebab tu orang tua dulu kalau nak tanam pokok pisang kapai, dia tanam dalam kampung dia. Dia tak tanam dalam rumah orang tua dulu. Yang kedua, jangan tanam pokok berduri di depan rumah. Kenapa? Pokok duri di depan rumah kan, dia mengeluarkan aura negatif. Orang kata tanam pokok bunga ketah lah, apalah semua pokok kaktus, terutama pokok kaktus tak boleh tanam langsung. Orang tua dulu dia tak tanam pokok kaktus dalam rumah atau depan rumah, dia tanam belakang-belakang. Kenapa tak boleh tanam pokok kaktus di dalam depan rumah? Kerana pokok kaktus menghasilkan aura negatif. Badan kita akan cepat sakit kan, badan kita akan cepat lemah. Ini pemahaman keilmuan orang tua dulu. Tuan-tuan orang tua dulu tanam pokok bunga, banyak-banyak bunga, macam-macam bunga depan rumah. Sebab apa? Menghasilkan aura positif. Lah, kita hari ni kita tanam pokok pelik-pelik depan rumah, kita tak tahu sebab apa? Sebab kita tak berkawan dengan orang tua. Cuba kita berkawan dengan orang tua. Dia kata, jangan tanam pokok kaktus depan rumah. Dia menyebabkan aura negatif, menyebabkan kita mudah sakit, mudah demam, mudah kena rasuk dan sebagainya. Hantu pun mudah kacau. Sebab tu aura negatif. Jangan tanam pokok ni, kata. Yang kedua dia kata, jangan tanam pokok, bukan tanam, jangan letak pokok hiasan yang mana depan rumah lah, hiasan mati. Maksudnya pokok yang buat tak boleh tanam, tak boleh letak depan rumah ni. Orang tu tak bagi. Dia menyebabkan aura negatif. Ini ilmu orang tua. Saya sampaikan tuan-tuan nak pakai pun tak apa, tuan-tuan tak mau pakai pun tak apa. Si ada masalah. Baik. Tuan-tuan Pak Sepa. Dengar saya tadi Pak Sepa, orang tua dulu dia tanam pokok pinang yang warna merah dalam kampung dia. Pasal lah tak ada lah. Lu sekolah-sekolah luar banyak ada lah. Orang tua dulu aja tanam kan. Dia menghasilkan aura positif, di mana pokok tu kata orang tua dulu kan, hantu syaitan cukup meluat dengan pokok tu. Saya tak tahu sebab apa. Saya bertanya lebih-lebih, orang tua tu marah saya. Dia kata jangan tanam pokok ni. Dia kata pokok ni kalau tanam hantu takut
Ni tuan-tuan, orang kalau kena histeria, tuan-tuan kena pokok pinang warna merah tu. Ya, pokok pinang yang kecil orang panggil pinang apa? Dah tak tahu, lupa nama dia. Ada pokok pinang yang batang dia warna merah. Ya Allah, orang tanam pokok bunga tu. Tapi saya buat jadi tuan-tuan. Orang kalau kena histeria, tuan-tuan ambil pelepah tu, tuan-tuan rembah orang kena histeria. Tuan-tuan jadi pipa pun tak apa. Jadi tuan-tuan, saya pernah buat pokok pinang apa? Pinang mabuk? Tak tahulah. Pinang palma ke pinang apa? Ingat tuan-tuan, saya pernah buat dan betul jadi. Orang kalau kena histeria, tuan-tuan tak kerti nak japi apa, baca apa pun, tuan-tuan pegang daun pinang tadi tu kan, tuan-tuan pergi pukul orang kena histeria. Lega tuan-tuan. Macam sumpahan pula. Saya nak percaya tak percaya pun jadi kan. Tuan-tuan buat tengok kan. Ini pun buat lah. Benar hal cerita ni nak bagi orang fikir buah sendiri je kan. Sama yang saya kata tadi kan. Baik, pokok saya kata jangan tanam pokok siku, jangan tanam pokok pisang kapas kan. Jangan sekali-kali tanam pokok berduri depan rumah. Apa duri pun jangan tanam depan rumah. Tanam belakang rumah tak apa, depan rumah jangan tanam apa pokok duri. Dia menyebabkan aura negatif. Itu pahaman orang tua-tua dulu. Dan jangan tanam pokok mati kan? Ataupun pokok mati ataupun pokok yang mana pokok plastik jangan tanam tak depan rumah. Orang tua-tua tak bagi. Dia menyebabkan aura depan rumah ni, depan pintu rumah ni tak boleh tanam. Itu orang tua-tua dulu kan. Saya cerita jujur, saya kata tuan-tuan nak pakai kan, tuan-tuan nak pakai, saya peduli apa. Sebab saya cerita benda jujur, apa pahaman orang tua dulu saya sampaikan di sini. Sebab benda yang saya kata ni, tuan-tuan pakai tak apa, tuan-tuan tak pakai tak apa, sebab dia tidak ada dalam hadis, dia tidak ada dalam dalil. Ni cuma pahaman orang tua-tua dulu. Tapi banyak saya nampak orang yang bermasalah. Tuan-tuan tengok perasan tak tuan-tuan, orang yang tanam pokok kaktus depan rumah. Ini pokok kaktus yang tadi tak pokok kaktus. Tuan-tuan pergi tengok orang yang tanam pokok kaktus depan rumah, selalunya rumah dia akan usang. Tanya betul tak betul? Saya pergi tengok betul tak betul. Saya tengok orang yang tanam pokok kaktus depan rumah dia selalu dapat usang. Tuan-tuan pergi tengok, perhatilah saya kata betul tak betul. Pergi tengok. Bisa tak tengok? Pergi cari. Tak percaya cakap saya. Kalau tuan-tuan tak percaya kata saya berbohong, orang tua-tua ilmu orang tua-tua tak betul, tuan-tuan pergi cari orang yang tanam pokok kaktus depan rumah. Tuan-tuan tengok rumah ni mesti usang. Sepi ya rumah dia. Pergi tengok betul tak betul. Pergi lah. Ini bukan cerita dongeng tuan-tuan. Saya cerita atas ilmu orang tua. Sebab pokok kaktus ni sebenarnya dia menghasilkan aura negatif. Dengan main-main nak tanam belakang rumah. Pergi lah cari. Saya cerita betul-betul saya seorang perawat. Daripada kecil saya berjalan dengan orang tua saya, satu tempat kan. Orang tua saya cerita seperti, orang tua saya cerita seperti apa yang dia kata tu betul. Jadi saya bawa ilmu orang tua yang betul, saya sampai kepada orang ramai, supaya orang ramai boleh fikir, macam tu patut orang tua dulu macam ni. Sebab tu saya minta jangan tanam pokok kaktus. Tuan tanam belakang-belakang. Betul lah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi carilah mana-mana orang tanam. Semua ada masalah macam tu. Itu ya aura negatif. Jadi ada tak aura positif? Ada. Tuan-tuan, lagi satu, penyamun. Ini ilmu penyamun. Pokok mahkota. Yang mahkota kan dia berduri-duri. Dia orang tanam lepas tu pokok berduri-duri, lepas tu ada bunga warna merah. Tuan kenal tak? Cuba buka dalam golo-golo tu. Orang panggil pokok mahkota. Dia pokok ada ya, pokok berduri, tapi bunga dia warna merah. Tuan-tuan tengok. Orang dulu-dulu lah kalau nak penyamun, dia tengok kalau orang duit banyak, pokok pokok tu pun dia kata betul juga. Kan? Bila duit banyak, pokok tu akan keluar banyak bunga. Bila duit tak ada, pokok tu tak mau keluar bunga. Bunga pun sikit lah. Bukan mahkota dewa bukan mahkota dewa tau. Ini tuan-tuan pergi perhati, tuan-tuan cari golo-golo, tuan-tuan tengok pokok mahkota. Di mana pokoknya tu, pokok dia rendah tanam lepas tu, pokok berduri, di bunga dia merah-merah tu. Kalau kita duit banyak, pokok tu banyak bunga. Kalau pokok tu kita tak ada duit, pokok tu sikit je bunga dia. Fikir, patut orang tua-tua dulu kata jangan tanam depan rumah. Penyamun dulu kalau nak curi, dia tengok pokok tu. Pokok mahkota dia kena kalau banyak bunga, orang banyak duit, dia mesti sabun duit kawan tu dalam rumah orang tu. Ni ilmu orang tua-tua dulu. Saya fikir, betul juga.
Kan? Sebab saya pernah tengok. Kan? Tuan-tuan nak pakai tak pakai tu pulang lah. Saya cerita ilmu orang tua dulu. Saya pakai ilmu orang tua dulu. Tuan-tuan nak pakai kan, tak pakai tu pulang. Tapi apa pengalaman saya, pengertian saya, ilmu yang saya ada, ilmu orang tua dulu ada, petua orang tua dulu ada, pantalan orang tua ada kat saya cerita ke orang ramai supaya orang ramai dapat tahu. Oh, itu cerita orang tua dulu. Walaupun jarang-jarang saya cerita dalam TikTok saya ni, kan? Tapi saya cerita, tuan-tuan. Jangan tanam pokok lah. Tuan-tuan tanam pokok mahkota tu, main penjamu tengok dia kata, banyak bunga, banyak duit. Kita mana tahu dah. Maksud gila, kita mana tahu itu ilmu orang tua dulu. Sebab tu tuan-tuan tengok Cina ada yang tanam. Cina megah dengan pokok tu nak menunjukkan dia kaya. Betul juga. Orang tua saya kata Cina suka tanam pokok tu nak menunjukkan megah dia tu. Kata dia banyak duit, dia tanam pokok tu. Orang Melayu kita tak boleh tanam, kita penyamu masuk. Cina yang tanam. Tapi yang kita larang, dalam Islam larang tanam pokok duri sebab takut melukai orang. Itu saja depan rumah. Tuan-tuan pergi tengok kan? Nanti esok saya tunjuk gambar macam mana pokok mahkota. Warna merah dia. Kan? Sama lah kan? Ada orang ni, saya pun tak cakap banyak, dia kata dia lah bang, tebang lah pokok tu bang, kan? Pokok tebang lah pokok tu, dia kata kan? Lepas tu lepas tebang-tebang kan, tak kisahlah, tebang buang lah kata lah kan? Lepas tu buat penuri sikit, doa tamat tahlil kan? Buat doa tolak balas sambut, buat tahlil, buat penuri doa tolak balas sambut. Tuan-tuan bisa dengar tak doa tolak balas sambut? Orang tua dulu buat, orang lah tak buat. Dia tolak balas, lepas tu sambut. Bisa dengar doa tolak balas sambut? Kalau kata Manyang tak mau buat lah, kita bilang tolak balas sambut ni orang tua dulu buat. Orang tua dulu buat doa tolak balas sambut. Orang lah tak erti buat doa tolak balas sambut. Tak benar nah? Tak benar. Itulah kita kena orang tua. Apa dia ilmu doa tolak balas sambut ni? Dia tolak bala, hak bala minta tolak. Kan kita tengah baca duit dia tolak kan, lepas tu dia sambut balik. Saya tengok tak? Buat lagu buat kan. Macam itulah orang tua dulu. Dia kata buat insya-Allah, kita elok balik tu panggil adik-beradik kita kan buang. Ingat tuan-tuan bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Bila kadang-kadang ni kita dah buang ilmu lama-lama orang tua dulu, kita anggap dia tahayul, kita anggap dia mengarut. Tapi hari ni bila kita duduk dalam keadaan ni baru kita terkapar-kapar mencari. Itulah yang masalah kita hari ni. Itu sampaikan sikit. Jadi bab misteri, bab hantu pula, cerita hantu. Dia kata orang main tanam di rumah dia ni, dia main pagak. Saya tengok kan, saya masuk rumah dia. Dia kata orang buat, saya masuk dia. Orang pagak di rumah dia ni macam-macam pagak, ada paku lah, mak nenek pupuh dalam rumah penuh. Saya tengok alah, dia kata kesiannya. Saya pun buat juga tuan, tapi tak buat kat dia lah. Cerita pasal minyak kasturi. Tapi minyak kasturi tu ada diceritakan dalam kitab kan, cuma perkukuhkan saja. Tapi tentang dia saya tak buat benda-benda macam tu. Alhamdulillah dah. Tu apa nama minyak kasturi pun saya dah buat dah tu. Ada dalam tu. Tapi tak banyak lah, tapi kurang saya buat lah, hajat orang. Minta maaf banyak-banyak lah saya kata, sebab barang yang mahal. Minyak tu paling mahal itu masalahnya. Ada dalam TikTok, dalam beg kuning, saya tak buat kuning. Baik, sambung cerita tadi. Cerita pengalaman saya lagi dah, di mana saya nampak rumah yang ada masalah. Baik, saya tanya tuan-tuan, macam mana kita nak kenal rumah tu ada masalah misteri? Dengar tuan-tuan, belajar baik-baik, pegang petua saja-saja tuan-tuan. Kita nak pindah rumah ke, nak sewa rumah ke, ada apa nak pergi ke mana tempat ke, kan, nak tahu rumah tu dah. Macam mana nak tahu rumah tu ada masalah misteri, gangguan? Hak ni penting. Saya tahu petua ni jarang orang bercerita, hari ni saya sampaikan. Okey, saya nak tanya lah, tuan-tuan macam mana tuan-tuan pergi rumah satu tempat, tuan-tuan nak tahu macam mana rumah tu atau tempat tu ada masalah misteri? Saya tengok, masih gila macam mana? Bagislah. Macam mana tanya ni? Masih gila masih. Seram. Dan sebagainya. Banyak Google, tak tahu, meremang, panas dan sebagainya. Orang kata lah
Macam ni tuan-tuan. Kalau orang pengajian ilmu orang tua-tua dulu, dalam ilmu orang tua-tua dulu, kalau kita memang dan sebagainya, rasa panas dan sebagainya, diri kita dalam diri kita nak menunjukkan itu ada masalah, isyarat diri. Untuk ilmu orang tua-tua dulu, maksudnya orang tua-tua dulu dia tak cerita tentang awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad, Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Dia tak cerita. Tapi yang sebenarnya nak ceritakan di dalam diri kita ni, kan, di mana dia nak menunjukkan sesuatu benda tu, ialah kita rasa meremang dan sebagainya, kemang tengkuk dan sebagainya, kita rasa panas, nak menunjukkan itu ada aura-aura negatif. Bukan semua orang seronok. Kadang kita pergi tempat yang ramai, seronok ramai, kita tak tahu benda tu ada. Macam mana kita nak belajar? Kita kena belajar, tuan-tuan. Kena belajar. Mudah ya tuan. Bila tuan-tuan masuk satu-satu tempat pertama sekali, tuan-tuan dengan fikir seronok. Ini ilmu orang tua-tua dulu. Masa gila. Dengar kalau tuan-tuan nak pergi satu tempat, dia tak doa pun, tak ada satu doa pun tuan-tuan. Satu doa pun tak baca. Saya cerita rahsia petua ilmu orang tua-tua dulu, nak bagi tahu sama ada tempat tu ada masalah misteri, gangguan ataupun tidak. Tuan-tuan belajar petua sahaja. Saya kata dah, saya tak pernah ajak doa ke orang sini. Sebab doa mestilah mata bertentang mata, masih gila, lutut bertemu lutut baru dapat doa, masih gila. Tetapi saya cuma ajak petua sahaja. Pertama sekali, bila tuan-tuan sampai satu tempat, rumah tuan-tuan yang rumah, tuan-tuan nak sewa rumah. Kita nak sewa rumah apa kita buat? Masih gila, masih. Kita nak tahu rumah tu ada gangguan tak gangguan. Apa yang kita buat? Masih gila, kan? Ingat, saya cerita tentang rumah dulu tuan-tuan. Masih, kan? Gigih, apa yang perlu kita buat? Ni, pasal tak orang tua-tua dulu, kalau dia nak pergi ke rumah, satu rumah sewa, dia tengok rumah yang baru duduk, kan, dia tepuk dinding. Orang lah tak nampak tak, orang tua-tua dulu dia akan tepuk pintu rumah ke, tak, dia tepuk pintu rumah tu, kan, tepuk pintu rumah, kan, jangan dengar tu, tepuk pintu tu, rapat ke tangan kita ni, rapat ke tepuk, macam mana aja, ni pintu, kan, kita tepuk pintu ni, kan, jangan lepas tangan ni, jangan lepas tangan, tepuk pintu, jangan lepas tangan, kan. Okey, yang macam mana nak bagi yang faham sini, nak tunjuk pintu lah. Tuan-tuan tepuk pintu bunyi apa? Saya tanya dia, macam bunyi apa? Bunyi apa? Bunyi nak rasa bunyi, nak beri ilmu rasa bunyi. Nak faham? Ya. Faham tak? Dengung no? Baik, tuan-tuan tepuk pintu ni dia ada rasa dengung, betul. Kalau tepuk pintu tu rasa mati. Nak cerita misalnya gila, pak, kita rasa macam mati, tak bunyi apa. Tak kisahlah, tuan-tuan tepuk. Dengar, saya tepuk kayu kan, ada dengung dia kan. Dia tak kira kocak tuan, tepuk. Nak ajak asal, nak ajak tuan-tuan bergema. Okey, gemar tuan-tuan tepuk dia tu, apa gemar betul, rasa kejap sekejap-kejapnya, mati semati-matinya. Tuan-tuan, dalam rumah tu ada masalah. Faham? Dalam rumah tu ada masalah. Baik. Lepas tu, bila dalam rumah tu ada masalah, tuan-tuan berdiri di pucuk atap. Ni. Kalau kata rumah dulu berdiri pucuk atap lah, rumah lah tak di pucuk atap. Waktu tuan-tuan diri pucuk atap, pucuk atap. Sebab tu orang pantang, orang tua-tua dulu berdiri pucuk atap, ilmu dah kena. Ilmu pucuk atap pada. Nanti saya cerita ilmu pucuk atap. Tak faham? Tu saya kata nak bagi, bukan senang nak cerita petua bagi orang faham ni. Pucuk atap, hanya cembuk macam mana nak bagi orang faham. Bahasa saya ni lorat sangat kan, ya Allah Tuanku. Nak bagi orang faham ni. Ni petua ni. Siapa kenal tak pucuk atap? Cucu atap. Ni atap tu, ni tengah-tengah cucu ni. Cucu atap. Kenal tak? Tak ada yang tak faham tadi, saya tengok. Ni atap rumah. Bila hujan turun, ni cucu atap. Ni, kita berdiri kat cucu atap betul-betul. Ni orang nak petua nak cari rumah ni. Rumah tu bantu tak bantu. Cucu atap.
Bila saya buat tuan-tuan, ni langit-langit lidah kita ni, bosok langit-langit, geli tak geli. Kalau tak asal geli, tak asal katai, rumah tu ada masalah tuan-tuan. Petua tuan-tuan, petua dulu ya. Saya ajak petua. Lepas tu tak asal rasa, tak asal geli. Lepas tu tuan-tuan pergi kat pintu, tuan-tuan ketuk pintu tu ni. Pam pintu tu. Bila tepuk pintu tu, pintu rumah berdengung tak berdengung. Pintu rumah tu ketak tak ketak. Kalau tempuk macam gila, kita ketuk pintu tu, ketuk tak berdengung pintu rumah tu, tak kisahlah kayu nipis kayu ketebal, dia mesti berdengung tuan-tuan. Kalau tak berdengung, mati. Maksud bunyi mati. Rumah tu ada masalah tuan-tuan. Rumah tu ada masalah. Ini orang tua dulu. Faham tak? Sebab tu ada ilmu yang salah, ada ilmu amalan salah, di mana dia buat amal di cucuk atap. Ilmu tu salah. Jin memang suka cucuk atap. Jin ni dia cukup suka cucuk atap. Sebab tu saya tak mau sebut amalan ni betul mudahnya nak panggil jin di cucuk atap. Tuan-tuan boleh buat 1 minggu betul-betul buat petuan saja, jin tu akan main kat kita. Sebab ilmu cucuk atap ni bayar salah, dan memang salah di agama, dan salah sangat-sangat. Dan saya tak cerita betul-betul ni. Sebab apa? Ilmu ni salah. Sebab tu jin ni suka cucuk. Sebab tu kalau kita duduk kat cucuk atap, kita geli lidah kita, langit kita tikar lidah, gesek lidah kat langit, takkan rasa geli kalau rumah tu ada masalah. Ini petua tuan-tuan, ilmu tu saya ajak petua ya. Jadi kalau tuan-tuan duduk kat cucuk atap, tuan-tuan langit, tuan-tuan gesek lidah. Lidah ni gesek langit-langit. Asal geli tak asal. Kalau tak asal geli, arti kata rumah tu ada masalah. Kemudian tuan-tuan masuk kat pintu rumah, tuan-tuan ketuk pintu rumah tu, berdengung tak berdengung pintu dia? Tak berdengung. Ada orang dia lawak sikit, dia pergi ketuk pintu rumah, dia dengar bang telinga. Jenis tu ada. Nak dengar bunyi tu. Rumah yang elok, rumah yang tak ada masalah, dia akan berdengung. Sebab itu neutral. Baik. Yang kedua, bila tuan-tuan masuk, buka pintu masuk dalam rumah pula. Tu yang saya kata tadi. Bila tuan-tuan masuk dalam rumah tadi tu, hati tuan-tuan ini saya kata ini petua ni, hati tuan-tuan rasa macam sayu ya. Sayu ya sah. Kita masuk dalam rumah tu rasa sayu hati tadi. Rasa macam sayu, kan? Rumah hati kata rumah tu ada masalah. Sebab dalam diri kita ni dia mengisyaratkan. Sebab tu tuan-tuan pergi satu tempat meremang bulu tengkuk, tu diri tuan-tuan nak beritahu tempat tu ada bahaya, tolong berhati-hati. Rasa sayu ya tuan-tuan. Dalam rumah tu ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan sewa lah tuan, jangan beli. Jangan beli. Saya cerita ni, ini ilmu petua saja. Petua saja tuan-tuan. Saya bukan nak cerita tentang apa nama doa ke. Saya nak bagi orang tuan-tuan belajar petua. Betul tuan-tuan buat. Sebab cerita saya buat cerita petua. Ilmu orang tua-tua dulu, tentang kepetua orang tua-tua dulu. Ini dapat rumah cantik, seronok masuk. Dia tak tahu resiko yang akan menanggung penderitaan selasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub.
Kurang eh? Thank you.